Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua, anda sedang menonton Sembang Wanita Istimewa bersama-sama dengan Bestari, bersama-sama dengan saya, Nani Roslan. Okey, topik kita pada hari ini, kita nak membicarakan sesuatu, kita nak sembang-sembang tentang sesuatu yang kadang-kadang kita ni terlepas pandang. Berkenaan dengan bersyukur dengan nikmatnya. Bangun pagi tadi bersyukur tak? Untuk pengetahuan anda, kenapa kita pilih topik ini? Sebenarnya kesinambungan lah dengan kolaborasi Mingguan Wanita bersama-sama dengan Bestari. Saya yakin kalau anda memang follower tegar lah, memang pengikut Mingguan Wanita, confirm pernah dengar dengan kolaborasi antara Mingguan Wanita dan juga Bestari, iaitu kempen Sayang Tanpa Syarat. Sebab itu hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan bersyukur. Jadi kita bawakan hari ini khas untuk anda penonton Sembang Wanita, bersama-sama dengan kita seorang seleb tanah air yang sememangnya ramai sangat kagum dengan kekuatan dia, dengan ketabahan, kegigihannya, kerana beliau adalah merupakan seorang cancer survivor. Tak lain dan tak bukan, saya nak kenalkan siapa lagi. Siapa tak kenal memang tak lagi lah duduk Malaysia. Kita ada Eliana bersama dengan suami tercinta Encik Khairul. Say hi. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jarang sebenarnya nak tengok Encik Khairul. Encik Khairul terus saya panggil. Encik Khairul ni keluar kan. Abang. Terima kasihlah sebab sudi sembang-sembang dengan kita hari ini. Okey kita sembang je hari ni. Okey. Alright, dan tak lupa juga kita ada Ketua Pemasaran dan Komunikasi Bestari Food. Assalamualaikum Puan Azatul Izan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cantik Puan Izan hari ni. Berubahlah sikit. Semua kita pun hijau. Semua cantik-cantik hari ni. Hijau kuning warna Bestari. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih lah sebab apa kita nak sembang berkenaan dengan kesyukuran. Okey. Jadi kita nak tanya Eliana, kalau mungkin Eliana boleh throwback sikit. Seperti mana kita semua tahu kan, Eliana dah bebas the big C. Mungkin Eliana boleh kongsi dengan kita macam mana agaknya bila doktor tu cakap, Eliana, you are now cancer free. Macam mana masa tu, keadaan masa tu? Alhamdulillah, setelah hampir 11 tahun lebih lah, 12 tahun, saya mendengar kata-kata yang sememangnya saya nak sangat dengar daripada dulu lagi, daripada mungkin pada 2 tahun, 3 tahun perjuangan saya nak sangat dengar, tapi rezeki saya selepas lebih 10 tahun. Jadi happy, tak sangka setengah orang akan rasa happy, rasa macam dah tak ingat dunia kan. Macam saya masih lagi rasa macam takut untuk rasa happy sangat masa tu. Sebab saya takut kecewa lagi, sebab kita tahu yang kanser ni boleh datang balik bila-bila masa. Jadi happy, bersyukur, tapi tidak melampaui batas lagi sampai hari ini. Okey, kita nak tanya Khairul sendirilah kan. Ialah orang katakan kalau melalui perjalanan kanser ni, dia bukan pesakit dia je, spouse ataupun pasangan tu pun memang impact dia tu lah. So kalau tadi Eliana kata masa dia tahu yang dah bebas kanser tu, dia macam takut-takut. Khairul sendiri masa tu macam mana? Of course memang teruja sangat. Tapi saya tak tahu nak start dari mana sebab kita dah lama sangat tunggu saat-saat ni. Saya terbayang anak saya sebab saya tahu Eliana selalu buat benda ni untuk anak. Dia selalu berdoa untuk panjangkan umur dia, untuk nampak anak dia membesar semua. So at first saya memang nampak anak saya. Saya tak sabar nak balik nak beritahu anak saya masa tu kat rumah. Sebenarnya rezeki kesihatan Allah kasih yang paling bermakna sekali pada kami sekeluarga. Walaupun isteri yang sakit, mestilah suami pun terasa juga kan. Okey, kita nak tanya Puan Izan sebagai wakil pihak Bestari Food. Mungkin Puan Izan boleh kongsikan, kita cerita tadi kan, kempen Sayang Tanpa Syarat. Macam mana sebenarnya pihak Bestari Food ini dalam mengeratkan hubungan lah sesama insan, menerapkan kesedaran kanser tu sendiri, Puan Izan? Okey, thank you Nani. Okey, dan welcome pada insan-insan hebat lah pada saya ya. Eliana, alhamdulillah, bersyukur. Dan semakin sihat insya-Allah, dan juga ditemani suami Cik Khairul. Thank you so much. Untuk makluman semua, macam yang Nani cakap tadi, kempen ni sebenarnya kita dah jalankan since awal tahun dah. Kita ada buat bersama anak-anak yatim juga, kita ada buat bersama ibu tunggal dan bulan Ramadan hari tu, dan juga hari raya. Kini macam kesinambungannya Sayang Tanpa Syarat ni
kita akan teruskan. Tak ada terhad kepada sesuatu golongan. Macam Bestari sendiri, kita akan membantu dari segi keperluan produk misalnya ke rumah-rumah anak yatim atau golongan-golongan yang memerlukan, dan juga mungkin dari bantuan kewangan sendiri pun kita akan salurkan. So on the CSR ataupun Corporate Social Responsibility Bestari itu terbuka meluas kepada sesiapa sahaja yang memerlukan lah. So itu yang sayang tanpa syarat tu yang kita buat sebagai kempen. Maksudnya sayang kita ni tak ada syarat pun kepada ataupun terhad kepada mana-mana pihak. Kita biasa dengar kan orang kalau kata orang yang sihat ni macam-macam dia nak, tapi orang yang sakit dia nak satu je, dia nak sihat. Kan? Betul tak? Betul. So mungkin ada tips tak kat luar sana yang mungkin orang ni dah tengah sihat-sihat dah sekarang ni. Tapi dia tak pula bersyukur. Macam mana tu? Satu je saya nak pesan, dalam kehidupan kita duit ada, anak ada, rumah besar, kereta besar, itu tidak menjamin kebahagiaan kalau kita tak ada kesihatan yang baik sebenarnya. Duit boleh habis bila-bila masa. Anak nanti kahwin akan tinggalkan kita. Rumah besar pun untuk apa kalau kita duduk terbaring dalam bilik kalau kita sakit. Jadi kesihatan tu sangat penting. Jadi kepada anda semua yang masih lagi sihat, jagalah kesihatan anda, bersyukur dengan nikmat sihat, kerana apabila anda sakit, makanan yang lazat pun anda susah untuk menikmatinya. Jaga kesihatan. Yang kedua, positif selalu. Pemikiran positif adalah sangat-sangat penting. Dan yang ketiga, rasa bahagia. Kena kumpul rasa bahagia setiap hari. Macam saya dulu, masa saya sakit, semua benda saya tak ada selera. Tengok TV tak ada selera, makan tak ada selera, berkawan keluar semua tak ada selera. Yang membuatkan saya happy adalah saya kena buka sesuatu cerita kelakar. Cari benda yang boleh memberi saya ketawa setiap hari. Itu yang menjadikan saya seorang yang lebih ceria setiap hari. Sebab saya kadang-kadang mengharapkan suami, awak baliklah rumah, saya bosan, tak ada orang bagi saya ketawa, hari-hari bergaduh tak dulu. Tapi last sekali, kenapa aku nak mengharapkan manusia lain kalau kita boleh mencari kebahagiaan kita sendiri? Bahagia tu sebenarnya senang je, simple je. Cari kebahagiaan sendiri. Kalau awak suka masak, masaklah. Kalau awak suka makan tepung Bestari, beli tepung Bestari, makan. Buat ayam celup tepung. Dah bahagia kan? Jadi senang je, cari kebahagiaan. Bahagia itu penting. Taklah, kalau saya dapat sikit je ketabahan Eliana tu, happy dah hidup saya insya-Allah kan. Sebab tabah lah, I cannot imagine dia tau. Macam ni tau. Nak jadi tabah, kita kena jatuh dulu, baru kita boleh tahu tahap ketabahan kita tu macam mana. Kalau kita tak pernah jatuh, kita takkan menjadi orang yang berjaya. Susah nak menjadi orang berjaya. Sajalah kalau kita nak bersembang-sembang pasal toxic positivity. Terutamanya bila sakit kan, mesti orang kata, syukurlah Eliana, awak tu sakit-sakit, suami ada kat sini. Pernah tak berhadapan dengan toxic positivity macam tu? Sebenarnya bila isteri saya sakit, kan, dia punya toksik ataupun dia punya respon yang negatif tu terlalu banyak. Contoh macam orang biasa yang sakit, orang tak peduli. So dia punya negatif punya impact tu tak ada. Tak ada sangat. Untuk isteri saya, dia buat ini salah, dia buat itu salah. So nampak sihat salah. Nampak sihat salah. Nampak sakit salah. Nampak sakit salah. Saya je yang tahu dia dekat rumah macam mana. Sampai berat badan dia 35 kilo, sampai doktor pun cakap berat ni super macam tulang, kulit dengan organ je. Tapi dia orang tak faham sebab saya tahu isteri saya ni dia macam dia selindungkan apa yang dia punya sakit. Dia selalu cakap saya nak tunjuk dekat orang yang cantik-cantik, yang happy-happy je. Yang saya punya derita semua sampai tak makan dekat setahun. Yang itu orang tak tahu. Kita diam, orang tak tahu. So macam mana ya Khairul kan? Sekarang kan kita cakap pasal sayang tanpa syarat. Mungkin ramai di luar sana nak tahu. Yelah kan, kita ni kan Elana kan, kalau kita orang perempuan kan, Puan Nizam kan, kita kalau nak sakit tu, kalau suami sakit tak apa, jangan kita sakit. Kita takut kalau kita tak boleh nak apa orang kata memberikan perkhidmatan macam lain macam pula kan. Tapi kita punya tugas tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Wanita-wanita ni banyak yang nak tahu macam mana agaknya suami-suami yang boleh tahan isteri dah sakit, dia tak dapat nak menunaikan tanggungjawab dia sebagai isteri, terutamanya bab-bab isteri saya didapati sakit kanser bila kita berkahwin
usia tak sampai setahun. Kita pun dapat anak awal lepas tahun. So, saya nampak pengorbanan dia melahirkan anak. Sebab saya tengok depan mata saya sendiri. Sampai doktor nak request gunting sikit. Sebab saya dengar bunyi gunting tu kerek. Saya rasa macam, masa tu saya dah terfikir, macam ni lah mak aku lahirkan aku. So sekarang ni isteri aku lahirkan anak aku, zuriat aku. Pengorbanan yang paling saya rasa tak boleh dipertikaikan. So kalau kita kadang-kadang selalu nak marah dia ke, selalu macam contohnya nak give up ke nak apa, cuba kalau kita fikir benda yang dia dah pernah buat, especially bila dia lahirkan zuriat kita. Sebab mak saya dah tak ada, ayah saya dah tak ada. So saya ada tinggal seorang je yang Allah kasih untuk saya jaga. Why not saya maksudnya sepenuh hatilah jaga dia. Alang-alang sebab Khairul susah sangat nak keluar, nak bagi-bagi cok tok macam ni. Mungkin Alana boleh gunakan peluang ni. Ada tak apa-apa nak cakap dengan suami? Yang I tak pernah tersempat nak cakap you in public. Pengorbanan yang Khairul lakukan. Pengorbanan. Cucu tengok. Sebenarnya sekarang ni kalau orang nampak saya memang saya tak berkawan. Saya tak berkawan, saya tak melepak. Memang totally different dengan Eliana yang dulu. Eliana dulu suka berkawan, ramai kawan, melepak. Sebab apa? Saya ada kawan yang paling best dalam hidup saya. Sweet sangat. Saya duduk kat rumah, saya rasa best dengan dia. Walaupun dia tak cakap apa-apa pun dengan saya. Betul, saya rasa tenang. Sebab apa? Saya rasa dialah orang yang paling saya boleh percayai. Okay. Orang yang saya tak perlu cakap saya perlukan apa, dia dah tahu. Contohnya kalau saya sakit, contohnya kalau nak pergi holiday, saya dah tak berani nak pergi seorang-seorang ataupun nak pergi dengan kawan-kawan. Kalau dia tak ada. Sebab hanya dia je hero saya. Saya je yang tahu PL dia. Okey. Time dia makan, bab makan. Kan Puan Izan kita kalau nak makan ni kan. So Puan Izan, rasanya kan orang katakan kalau sayangkan suami, jaga perut. Sayangkan isteri pun kena jaga perut dia, betul tak? So macam mana agaknya kan Bestari Food sebagai pengeluar makanan ni kan? Nak ceritalah kan. Melihat peranan makanan ni sebenarnya mampu mengeratkan hubungan. Betul tu Nani. Okey, macam Bestari Food ni sebenarnya kita dah cater kalau orang tu tak tahu masak pun dia boleh masak. Contohnya macam Cik Khairul sendiri nak masak untuk isteri, untuk anak-anak. Kita ada tepung goreng ayam. So kita boleh menikmati ayam goreng bersama keluarga. Tapi dia memang selalu gorengkan ayam untuk saya pakai tepung Bestari. Dia senang buat. Kan? So ada pelbagai lagi macam stok ayam kita boleh buat nasi ayam. Ada complete meal untuk anak, untuk isteri. Kalau orang datang pun dah boleh serve anytime. Kita ada instant curry product. So tak perlu dah susah-susah nak cari daun kari, tak ada nak masak ke apa, rempah ke. Semua dah ada dekat Bestari product. So memang Bestari produk ni orang kata bukan saja ikat perut tetapi mengeratkan silaturahim, mengeratkan kasih sayang. Bukan saja untuk isteri dan anak dalam keluarga. Dapat menikmati makanan yang sedap dalam suasana yang bahagia. Bahagia kita yang cari kan Lena? Macam tu. Kat rumah siapa yang selalu masak sebenarnya? Sama-sama. Dia masak kalau hari-harian dia selalu masak. Sebab dia rajin. Sup tulang lah apa semua. Ayam goreng ni memang selalu dia masak, betul. Dengan goreng pisang pakai tepung Bestari. Tapi kalau macam ada special occasion macam hari Sabtu Ahad, orang datang rumah, saya masak. Sebab saya masak dalam kuantiti yang banyak. Macam dia masak catering lah. Catering Acik. I see. Okay. So mungkin kalian boleh kongsikan sebab ada juga kan masa Eliana tengah buat kemo apa semua kan, netizen kan macam tengok nampak burger pun makan burger masa tu I ingat lagi. Lepas tu macam isu sangat. Isu, betul. Masa tu mungkin boleh kongsikan sebenarnya orang sakit ni kan, especially kalau dia tengah buat kemo, mungkin boleh kongsikan sebenarnya memang nak makan sedap-sedap ke macam mana? Ke sebenarnya masa tu memang fikir memang nak kena betul-betul jaga antioksidan apa ke? Macam mana sebenarnya? Macam saya menjaga dia sakit, kita dah tahu dah yang dia susah nak makan. Macam apa yang favourite dia semua pun dia tak makan. Pada saya masa tu untuk dia makan 2-3 suap pun dah syukur alhamdulillah. Pada orang di luar sana sebenarnya saya nak bagi tahu rezeki yang saya paling bersyukur sekali adalah rezeki yang Allah bagikan kesihatan yang baik pada dia.
dan rezeki Allah bagi selera makan balik kat dia. Sebab masa tu apa semua benda pun dia tak makan. Macam saya, saya tips sebagai pesakit pula lah. Tengah buat kemo, memang doktor memang cakap semua makanan boleh makan. Sebab kemo ni dia membakar segala sel yang baik dan buruk. Jadi saya punya kemo adalah setiap 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu akan datang tu, sempat tak aku punya sel-sel baik yang lain-lain nak tumbuh untuk dibakar lagi. Jadi kita perlukan makanan. Kalau tak, badan kita memang habislah, rosaklah kan. Jadi saya makan apa sahaja yang halal dan berpada-pada. Maksudnya kalau orang kata orang sakit kanser ni tak boleh makan ni, nanti kanser dia membiak lagi cepat. Pada saya, kalau saya tak makan ni dan ini je selera yang saya ada, lagi teruk kot badan saya, lagi lemah. Jadi saya makan saja, baca doa, niat, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah makanan yang halal ini sebagai obat untuk penyakitku. Tapi makan, contohnya makan daging, makan je lah. Janganlah makan sampai berkilo-kilo daging kan. So kita tak tahu kan seksa dia macam mana kan. Dan dapat makan tu bersatu. Tapi Puan Izan, mungkin Puan Izan boleh kongsikan. Sebenarnya kan, bagi saya lah kan, nak jaga makan tu jaga makan. Tapi yang paling penting, home cook meal. Betul. Jadi macam mana orang boleh buat home cook meal ni dengan Bestari ni, Puan Izan? Okay, the best part untuk Eliana, untuk suami kan, dan juga Nani sendiri ataupun pengguna-pengguna produk Bestari di luar sana, the best part Bestari ni, kita memang selected. Ingredient tu kita memang selected. Rempah ratus dia yang terpilih. Kalau kita buat serbuk telur masin pun telur masin yang grade 1 lah orang kata ya. Dari segi ingredient tu dah memang superb dah. Okay, lepas tu any kind of product kita boleh buat dengan produk Bestari. Nak complete meal tu dah memang ada orang kata. Kita sakit mesti kita nak comfort food. Betul tak? Yang masak yang apa masakan yang best sekali? Comfort food. Okay, dia rajin masak makanan favourite dia sebenarnya. Kita tumpang makan je. Tapi dia pun favourite juga. Dia suka masak sup tulang. Sup macam tu lah. Lepas tu Sebab dia suka makan sup. Sama. macam tapi makanan dia lebih kepada daging je semua. Sebab dia suka makan daging. Tapi kalau saya masak macam ikan. So hari yang dia masak daging, hari yang saya masak ikan, benda-benda lain pula lah. Tapi setiap kali masak mesti kena ada bersama-sama di dapur. Maksudnya kalau dia masak saya kena tolong, kalau saya masak dia kena tolong. Apa sebenarnya definisi sayang tanpa syarat ni bagi Khairul sendiri? Sebenarnya semuanya daripada hati. Kalau kita ikhlas dengan dia, kita ikhlas sayang dia, bila kita kahwin kan kita akan nikah. Kita kan dah janji kita ambil isteri kita daripada orang tua dia. Kalau kita jaga dengan ikhlas, rasanya kita pun dapat benefit yang bagus. Allah pun akan, of course Allah akan bagi rezeki lagi, tambah-nambah rezeki lagi. Semuanya ikhlas. Dan lagi satu, bila isteri kita bagi zuriat kat kita, dilahirkan zuriat kat kita, dia ada something like macam benda tu pada saya pengorbanan yang paling besar pada ibu-ibu kat luar. Baguslah. Saya balik rumah nak claim lah dekat suami. Awak jangan saya jadi apa-apa. Make sure tadi saya interview Encik Khairul ni. Okay. Saya tak tahu orang kat luar dia punya pemikiran macam mana. Tapi saya rasa begitu sebab saya tak dapat bayangkan masa saya sampai sekarang terbayang masa doktor cakap, Encik Khairul, bahu sangkut sikit lah anak awak. So saya kena gunting. Saya cakap gunting je lah kan, jangan nak saya keluar. Tapi masa tu kadang-kadang kita lelaki kita fikir pasal anak. Tapi dia tak tahu yang bini kita dah sakit kan. Lepas tu bunyi pula gunting tu. Kerak. Trauma betul lah dia. Macam trauma betul. So macam gunting kertas je. Sebab tu kat rumah kita orang tak ada gunting je. Tak ada. Berikutan trauma itu. Okey Eliana, macam saya kan, saya tak tahu lah Eliana kan, kalau mungkin isi-isi di luar sana kan, suami ni kalau dia buat, sebenarnya dia buat benda basic je. Macam orang datang rumah dia nampak suami saya sidai kain, tu orang kata, ya Allah, kau kena bersyukur. Pernah tak Eliana rasa macam, aku ni betul ke cukup meluahkan rasa kesyukuran aku kepada suami? Sebenarnya para isteri ni sebenarnya bersyukur dapat suami, lebih-lebih lagi sebaik suami saya ni. Tapi bila depan suami kita tak boleh nak betul. Tak boleh. Tapi memang betul, dia susah nak puji. Tapi sebenarnya saya tahu dalam hati dia dia sayang. Okeylah, khas lah sembang wanita. Sebab tadi saya tak dapat, saya nak juga dapatkan.
Jangan pandang suami. Allah. Benda-benda lemah Kan? sekali. Yang terima kasihlah atas pengorbanan. Aku pula bagi skrip. Sikit-sikit. Feel. Sebab tadi dia yang suruh suami relax kan. Sikit-sikit. Khas semua wanita. Yang. Cahaya raya lah. Bukan. Okay. Saya jarang cakap saya sayang kat awak kan. Tapi awak tahu saya sayang awak. Satu je benda yang saya tak pernah cakap betul-betul sampai kepada awak, yang saya sebenarnya nak ucap terima kasih pada awak sebab awak jaga saya dengan baik selama ni, jaga anak kita dengan baik, awak jaga ibu bapa saya dengan baik, awak jaga semua orang-orang sekeliling saya dengan sangat baik. Awak tak pernah nak bezakan family awak dengan family saya. Banyak sangat yang awak buat yang saya tak tahu, kalau awak tak ada, saya tak tahu macam mana. Serius, benda yang paling saya takut adalah awak pergi dulu pada saya sebenarnya. Itu benda yang paling takut. Saya pula nak sedihkan. Okey. Saya pun dah. Alah. Thank you so much. Saya harap lepas pada hari ini saya bertambah sayang awak dan awak bertambah sayang saya. Amin. Alhamdulillah. I love you. Selamat Hari Raya. Jadi Selamat Hari Raya. Bersyukur seadanya. Wah gitu. Berpeluh-peluh. Terus kena tanya Pak Izan lah macam tu. Pak Izan, kita kan kadang-kadang macam mana kita nak make sure lah kita bersyukur dan juga kita kan sayang tanpa syarat. Macam mana kita nak make sure yang kita ni sayang orang tanpa syarat. Kalau kita ada kawan-kawan yang diuji, macam mana kita nak memastikan kita ni tak ada syarat untuk berada dengan mereka? That's why campaign ni kita launchkan lah, ya, sayang tanpa syarat. So maksudnya sayang ni kita tak ada base atau kita tak ada batasan. Tak kira macam you kaya I sayang, you cantik I sayang, you sihat je I sayang. Tetapi sebenarnya all the time, no matter what dia punya condition, kita sayang juga. Macam Cik Khairul cakap tadi, ikhlas dari hati. So kasih sayang tu kita akan nampak lahir tu kalau dari hati tu. So memang that is where lah sayang tanpa syarat, di mana kalau siapa-siapa pun kita tidak menyisihkan dia. Betul. Kita put part sama-sama, or any decision walaupun dia sihat tak sihat pun kita masukkan dia sekali dalam kita punya part tu kan. Tak adalah macam dia tak sihat kita tak payahlah ambil kira keputusan dia apa cadangan dia. Make it together sama-sama. So that is where we mean for the sayang tanpa syarat tu nanti. InsyaAllah. Betul kan. Tapi betul ke kalau memang kalau kita diuji dengan musibah dan sebagainya, ada tak macam kawan-kawan ke saudara mara ke yang menjauhkan diri ke apa ke? Memang ada. Dan bila kita diuji, sebenarnya kita lebih senang dan terang jalan kita untuk nampak siapa yang berkualiti dan siapa yang tidak berkualiti. Saya tak cakap baik buruk sebab setiap manusia ada baik dan ada buruk kan. Tapi yang berkualiti untuk masuk ke dalam kehidupan kita dan tidak berkualiti untuk masuk ke kehidupan kita memang nampak terang-terangan. Tapi kita tidak memutuskan silaturahim, cumanya kita lebih menjauhkan diri sedikitlah, menjarakkan diri kita dan kita lebih sebab tu saya lebih rapat dengan family saya sekarang. Apa-apa saya nak buat apa-apa mesti ingat family je dulu. Masya-Allah, memang seronok sangat kita dah bersembang-sembang, tak sedar dah nak habis dah kan acara kita. Jadi itulah sebenarnya memang kita harapkan apa yang dikongsikan oleh Eliana, Cik Khairul dan juga Puan Izan sedikit sebanyak memberi kekuatan lah terutamanya pada anda di luar sana yang mungkin masih lagi tercari-cari. Manalah kan mungkin yang mengeluh kan, apalah nasib aku ni. Inilah masanya untuk anda, orang putih kata count your blessings. Kita perlulah bersyukur. Betul. Dan kita juga perlulah apabila kita kalau kita nak disayangi, kita pun kenalah sayang orang. Betul. Tanpa syarat. Boleh orang kata two way lah kat situ. Alright. Jadi terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada Puan Azatul Izan Muhammad Nuruddin, Ketua Pemasaran dan Komunikasi Pestari Food yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Okay, thank you. Saya tak sabar sebenarnya nak try stok ayam ni. Okay, should try. Semua. Yang paling penting tiba-tiba ada instant curry powder premix. Tak tahu kita ingatkan untuk goreng je kan tepungnya. Okey, jadi kita harapkan agar kolaborasi di antara Minggu Wanita dan juga Bestari untuk kempen sayang tanpa syarat ini teruslah
akan memberi impak positif kepada masyarakat di luar sana, terutamanya para pengikut Mingguan Wanita kita. Okeylah, itu saja episod yang kita ada pada hari ini. Jadi terima kasih sangat-sangat kerana menonton daripada awal sampai akhir rancangan. Nama saya Nani Roslan. InsyaAllah. Lupa nak terima kasih korang. Sama. Dah nak tutup majlis buat. Terima kasih lah. Tak apa, nanti balik mesej je. Thanks Tawik. Thanks Tawik. Alright. Jadi semua kita akan berjumpa lagi di episod akan datang. Saya Nani Roslan. Lepas tu kita ada cara tahu Sembang Wanita. Okey? Okey. So sama-sama Okey, kita berjumpa lagi di episod akan datang. Sembang Wanita. Ex Bestari. Sempat. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.